Okay gang, hari ni aku akan share 4 step yang korang kena perlu buat bila korang dah cukup untuk monetization ataupun dah cukup 1000 subscriber, dah cukup 4000 jam. Apa yang korang akan hadapi? Aku percaya kebanyakan korang ni belum cukup lagi. So pada yang baru berjinak-jinak nak jadi seorang YouTuber baru ataupun dah hujung-hujung dah nak dapat dah 4000 jam tu, korang kena tengok video ni, okay? Supaya korang tak terkejut nanti once dah settle monetization. So ada 4 step, jom kita tengok. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hari ni aku akan share kepada korang 4 step ataupun 4 benda yang korang perlu buat bila korang dah cukup 1000 subscriber dan juga 4000 jam. Kalau korang perasan tadi awal-awal dah ada iklan, okay? So Alhamdulillah setelah 2 bulan, tepat 2 bulan, aku dah dapat status monetization, cukup 4000 jam dan juga 1000 subscriber. So macam mana aku buat selama 2 bulan? Korang kena klik link di atas ni. Aku dah share kepada korang macam mana aku dapatkan 1000 subscriber dalam masa sebulan. So dia punya tips sama juga, cuma aku continue lagi sebulan untuk cukupkan 4000 jam. Klik ke atas, okay? Jadi untuk cukupkan 4000 jam ni juga aku dah hasilkan 80 video dalam masa 2 bulan. Seriously, what? Memang banyak. 80 video aku dah hasilkan dalam masa 2 bulan. Maksudnya ada hari di mana satu hari aku hasilkan lebih dari 1 video. So konsisten. So pada kawan-kawan kat luar sana yang baru buat 10, baru buat 20, baru buat 30 video, tak dapat lagi 4000 jam, jangan bimbang. Korang teruskan buat, teruskan buat. Sebab dalam video aku sebelum ni aku dah cakap, YouTube bukannya pecut punya, sprint punya lumba lari, okay? YouTube is a marathon. Biar lambat tapi buat. Don't stop. Janganlah buat sebulan sekali, lambat lagi lah nak siap. Melainkan korang ni adalah influencer, okay? Seorang Insta famous contohnya dah ada followers ratus-ratus ribu, ataupun korang ni artis, okay? Senang cari orang, ataupun korang ni macam Bros Gang, satu Malaysia kena kencing, tu lain cerita. Tapi kalau korang ni macam rakyat marhain macam aku ni, yang tak ada pengalaman, tak pernah ada Instagram yang ramai-ramai orang, semua bukan influencer, korang kena buat banyak, okay? Sebab bukannya orang kenal kita pun lagi sekarang ni, orang tak kenal kita lagi. So macam mana kita nak memudahkan orang kenal kita dengan keep buat? Because audience akan melihat orang ni buat seminggu sekali, ambil video-video orang pula tu tak syok. Macam aku ada juga yang aku ambil daripada video yang general, tapi benda tu pun bagi aku eksperimen yang aku buat untuk make sure, sebab aku nak tengok pattern orang lebih suka macam mana. So itu aku punya eksperimen lah. So hari ni aku akan share 4 step apa yang korang perlu buat once dah cukup 4000 jam, dah cukup 1000 subscriber, apa perlu buat. Okay, step pertama korang kena faham apa tu monetization. Okay, monetization ataupun YouTube partnership program adalah collaborate antara YouTube dan juga korang sebagai content creator dalam menghasilkan video-video di YouTube, supaya YouTube ni simple je, dia nak orang tengok video-video dekat YouTube. So macam mana dia akan buat partnership program ni supaya menggalakkan orang post video di YouTube. Okay, untuk dapatkan status monetization ni, kita perlu ada 1000 subscriber yang genuine dan juga 4000 jam tontonan. 4000 jam bukan sikit tau. 4000 jam berapa ratus hari tu nak settlekan, okay? So selama 4000 jam tu orang tengok video kita dah cukup 4000 jam, baru akan settle. Macam ni gambar ni aku settlekan aku punya monetization 5 hari bulan yang lepas. Okay? So walaupun kita ada juga macam-macam teknik kawan-kawan kita buat di luar sana. Contohnya pakai video yang copyright. Setengah orang tu, ada saya baca dalam grup Facebook, dia buat lagu raya. Okay, dia buat lagu raya semua, dia pun post, berpuluh-puluh ribu orang view. Aku pernah DM kat komen dia, bro, tak kena copyright claim ke lagu raya ni? Dia kata tak ada pun. Okay, lepas tu baru-baru ni aku nampak dia ada cerita yang dia nak cukupkan, dah cukup 4000 jam, request untuk monetize kena reject.
Tu step yang ketiga kau share nanti. So make sure buat video yang genuine, yang atas nama kita untuk kita senangkan step kedua dan juga step ketiga nanti. So step pertama, make sure kau faham apa maksud monetization. Okay, untuk step nombor 1 ni juga, step nombor 1 adalah kita kena review partner program terms. So bila kita baca kat sini, dia ada agreement ni lah. Kita baca lah, rajin lah. Kalau tak rajin tak apalah. Macam aku cuma klik kat bawah ni, I accept YouTube partner program, dan juga email me updates. Okay, klik dua-dua tu and juga klik accept terms. Bila kita dah settle accept term, kita akan pergi ke step nombor 2. Normally untuk step 1 punya proses on the spot, kita klik settle. Tapi cuma step nombor 2 ni yang makan masa sikit. Ikut je flow yang dia ada. Okay, agreement kita dengan AdSense. And untuk step nombor 2 ni, macam aku makan masa selama 2 hari untuk approve. Sebab agreement ni AdSense kena tengok, monitor dulu, then baru dia akan approve. Normally agak makan masa 1-2 hari lah. So jangan bimbang kalau lambat. Kenapa tiba-tiba kita dah klik submit tak approve lagi. Bagi masa pada YouTube untuk settlekan benda ni. Okay, untuk kalau korang perasan dalam kita punya nak upload video tu, bahagian video detail tu, make sure kategori korang tu betul. Macam aku buat bahagian, aku ada review kereta. So masukkan bahagian cars dan vehicle kat situ, supaya mudah AdSense nak tengok video kita ni berkaitan, dia punya audience berkaitan macam mana, dia punya target audience dia. So kalau video kereta, normally yang akan iklan dalam video kita adalah brand-brand kereta juga. So depends lah. Kalau korang games, review games, mungkin, aku tak sure, tapi mungkin yang akan iklan dalam video korang adalah games. Step yang ketiga adalah proses get review. Step ketiga ni, get review. YouTube will review your channel to make sure it complies with the YouTube monetization policies. So dia kata kat sini, due to recent global event, please expect delays. Janganlah expect cepat. Okay, benda ni apa? Step nombor 3 ni adalah step di mana YouTube akan study balik kita punya video-video. Okay, akan tengok balik video-video kita, betul ke kita dah cukup 4,000 jam, betul ke subscriber dia ni 1,000. Kadang-kadang yang berlaku kat sini ialah dia kena reject. Antara sebab ni ialah mungkin kita buat sub for sub, di mana subscriber yang tak genuine. Bila subscriber tak genuine, contohlah kita baru cukup 1,000, 5 orang, pak kita submit, kena reject 50 orang akibat daripada sub for sub tadilah. So kat situ kita kena reject, kena re-apply balik. So kawan-kawan kat luar sana, kalau duk sub for sub tu terpulang, nak buat boleh, tak ada masalah, boleh buat. Aku tengok dalam Facebook group YouTuber pun banyak bising unsubscribe lah apa. Kadang-kadang bukan orang tu yang unsubscribe, YouTube yang delete dia punya subscriber tu because dia nampak macam scam, macam menipu. So daripada kena delete masa awal-awal, korang pilih lah nak delete masa awal-awal subscriber tu, ataupun delete masa ni. Delete masa step 3 ni lagi sakit hati. Sebab kita dah excited ni nak dapat duit ni kan, tiba-tiba tak dapat, lagi sakit hati. So korang pilih lah macam mana pun. So antara ni ialah mungkin subscriber tak genuine dan juga watch hour tak cukup. Kadang-kadang dah cukup 4,000 jam kita mesti submit. Ada pula kes yang macam pakai lagu raya, buat apa ya, video lagu-lagu raya, buat benda-benda yang copyright claim. Walaupun dia tak claim masa awal-awal, masa ni lah yang YouTube akan tengok betul-betul video korang tu betul tak betul, genuine tak genuine, copyright claim ataupun tidak. Kalau kena kat sini masa step 3 ni lagi parah. Sebab kalau tak salah aku lah, aku dah lupa dah sebab aku tak nak hadapi kes ni. Tak salah aku, bila korang kena reject balik, korang boleh apply balik untuk monetization ni selepas sebulan, kalau tak salah lah. Korang bayangkan korang dah down, dah excited dan ni tiba-tiba down, bulan apa pun tak dapat, nak buat video pun dah tak semangat dah. Macam aku, Alhamdulillah 4 hari settle. Dia keluar tick kat situ, done kat situ, settle aku punya step nombor 3. Step nombor 3 ni dah cukup dah. Step nombor 3 yang dinantikan telah tiba, iaitu kita buka kita punya video punya link, kita keluar logo dolar hijau kat situ. Tapi kalau kau tengok gambar kat sini, ada gambar hijau, ada logo hijau, ada logo kuning. Ini based on experience, pengalaman aku sendiri. Aku pun tanyalah kawan-kawan aku, bro, kenapa dia kuning lah? Dia kata kat sini kuning ni maksudnya yang boleh kita dapat income bila premium YouTuber
premium YouTube sahaja yang dapat income. Memang tak ramai pun yang premium YouTube ni dalam dunia ni. So kalau orang biasa tengok YouTube video kita takkan dapat income. Kenapa? So adalah aku tanya otai-otai atau otai-otai YouTube semua, dia orang kata, bro, kau kena tengok balik kau punya gambar ataupun kau punya wording dalam tajuk ataupun dalam description kau ni, ada tak yang menyentuh isu-isu sensitif. Contoh kat sini, exploding, letupan, benda-benda macam tu yang membuatkan dia jadi kuning. Tapi tak apa, korang boleh reapply balik untuk jadikan dia hijau. Macam apa lagi word-word dia, macam bunuh ataupun racist. Macam video racist aku dua ni, kalau korang tengok aku tu dah tukar dia punya tajuk dia. Aku buang Cina dan juga Melayu kat situ, tapi dekat thumbnail dah ada. So tak apalah, bagi aku halal lah video ni. So elakkan menggunakan word-word yang sensitif. Bila word-word sensitif macam mencarut, mengutuk, racist, letupan, mati, maut, semua bagai tu, jangan letak lah basically. Kalau tidak akan keluar warna kuning. Dah settle semua, dah boleh monetize. Macam mana kita nak on kan semua video-video kita untuk monetize? Okay, apa kita perlu buat ialah klik dekat kita punya studio tu, dekat punya studio YouTube tu, bahagian video, klik di video, dan klik dekat atas tu ada dia tulis edit. Klik video ni dulu dan klik edit. And edit ni pula letak monetization. Klik monetization dan semua video-video kita akan on monetize. Because dia bukannya automatically on kau kena make sure korang klik on dulu. Bukan semua video yang dah di-upload akan jadi on. Setiap video yang baru di-upload ataupun yang dah lama di-upload, sebelum kita settle proses ni, dia off. Macam kes aku 80 video. Nak buat satu-satu memang pening. Okay, jenis-jenis iklan. Okay, korang boleh tengok kat gambar ni ada beberapa jenis iklan yang kita boleh on di video-video kita. Mungkin ada video yang kita tak nak letak banyak iklan, nak iklan jenis macam ni. Korang boleh pilih kat sini. Contoh pun ada kat sini, korang boleh baca kemudian. Yang best, kita boleh set during video kita kat mana iklan nak letak. Okay, tapi setting ni dipanggil sebagai manage mid-roll. Korang klik manage mid-roll ni. Okay, macam contoh gambar ni Tapi untuk korang on kan during roll ataupun mid-roll ni, korang boleh manage iklan mana nak letak adalah bila video korang melebihi 8 minit. Korang nampak gambar ni So korang boleh letak, jangan letak banyak sangat, jangan letak kurang sangat, rugi pula nanti. So korang letak lah, korang rasa mana korang rasa sesuai, letak. Dan kita boleh set dekat mana keyword yang sesuai tu kita letak. Normally kita akan letak sebelum keyword yang penting. Macam dalam tajuk ni aku cakap 7 sebab aku cakap video ni sampah. So aku letak kat semua sebelum point-point ke 7 tu keluar. So orang nak tunggu point-point tu. So aku letak iklan di sebelum point tu. So orang terpaksa tunggu. Inilah step-step yang kita perlu buat bila dah cukup selepas proses monetization. So pada kawan-kawan sana, kalau rasa video ni bermanfaat, tolong subscribe, tolong share di bawah, kita sama-sama support. Okay, thank you for watching, thank you for listening, thank you for everything. Sampai sini dulu. Assalamualaikum.